Akhirnya dorang dapat tahu sebenarnya mayat ini What's up, welcome back to my YouTube channel. Hari ni aku nak cerita sikit lah tentang seorang budak yang berada di tengah laut selama 3 hari. Yes, cuba korang fikir macam mana dia survive dekat tengah-tengah laut yang ada ikan, tak ikan apa-apa. Dalam 3 hari, dia tak makan, tak mandi, tak itu, tak ini. Macam mana dia survive? So guys, jom kita tengok sampai habis. Pada tahun 1961, keluarga Deperalt bercuti di Bahamas. Mereka berasal dari Greens Bay, Wisconsin, Amerika Syarikat. Bapanya yang bernama Arthur, 41 tahun dan ibunya pula bernama Jeans, 38 tahun. Mereka mempunyai 3 orang anak, iaitu Brian, 14 tahun, Terry Jo, 11 tahun dan Rin, 7 tahun. Mereka belayar selama seminggu. Sebab bapak dia ni bekerja sebagai di lautan lah. Bapak dia ni mencabar family-nya sendiri untuk berlayar bersama-sama. Masa tu bapak dia bukanlah tengah kerja, bapak dia cuti. So dia bawa family dia bercuti di atas laut selama seminggu. Bapak dia cabarlah family dia sendiri, macam gurau-gurau lah macam tu. So bapak dia ajak family dia sekali bercuti di atas laut untuk merasakan pengalaman yang bapak dia bekerja. Menggunakan kapal layar yang bernama Bluebell yang mereka sewa di Wisconsin ke Florida. Untuk menyeronokkan lagi keadaan lah kan, bapak dia ni iaitu Arthur membawa rakannya yang bernama Julian Harvey, 44 tahun. Julian Harvey ni pakar dalam perkapalan. Bapak dia ni bawalah Julian ni sekali untuk menyeronokkan lagi keadaan masa diorang bercuti bersama. Julian Harvey ni dia bawa isteri dia juga yang bernama Mary. So dekat sini ada 2 keluarga, iaitu keluarga Deperalt dengan keluarga Julian. Julian ni memang kawan baik lah bapak dia ni. Julian ni juga yang akan membawa kapal Deperalt punya keluarga ni untuk bercuti. Yes, Julian ni yang tolong kawalkan semualah keadaan. So masa diorang ada dekat dalam atas kapal tu, diorang memang menikmati gila, diorang memang enjoy anak beranak, and diorang sekeluarga memang menikmati diorang punya cuti yang orang kata best gila. Yelah, siapa tak best kan kalau kita bercuti dengan family, boleh snorkeling, boleh mancing semua kan. Siapa je yang tak best kan? Mestilah kita rasa best, lagi-lagi bila dengan family. Masa diorang enjoy diorang punya aktiviti-aktiviti yang diorang lakukan, snorkeling, mancing, apa semua yang diorang jarang buat lah waktu diorang berada di rumah, apa semua. So bila diorang ada atas kapal ni, lagi-lagi bapak dia kan jenis yang busy. So bila ada bapak dia, diorang boleh berkumpul and spend time together. Rasa macam benda tu quality time lah kan. Tapi pada 16 November, kapal kargo Yunani menemui Terry Jo di dalam pelampung kecil. Toyo hayang semua Terry Jo ni kan dekat tengah-tengah laut. Bayangkan Terry Jo ni berumur 11 tahun. Dia sorang-sorang dekat tengah laut tu tau. Apa jadi dekat family Terry Jo ni? Tiba-tiba ada dekat tengah-tengah laut kapal kargo Yunani yang jumpa dia ni. And bila diorang nampak Terry Jo ni, diorang terus bawa Terry Jo ni ke hospital. So diorang tolonglah Terry Jo ni untuk bagi dia okey apa semua balik. Mereka menemui Terry Jo ni dalam keadaan yang lemah. Yelah, dah kena cahaya matahari, dah kena hujan, dah kena semua benda kan. Terry Jo ni dalam keadaan yang lemah sangat-sangat. Masa diorang jumpa ni, diorang tengok macam lemah, tak bermaya, and diorang cepat-cepat tolong Terry Jo. Selepas je diorang bawa Terry Jo ni ke hospital, Terry Jo ni masih tak boleh nak bercakap tentang apa yang terjadi. Yes, Terry Jo ni rasa macam trauma. Kalau aku pun, aku rasa macam trauma gila. Sebab yelah, 3 hari sebelum Terry Jo ditemukan. So maknanya waktu hari Terry Jo tu ditemukan dengan kapal kargo Yunani,
3 hari ke belakang lah, maksudnya sebelum 3 hari Terry Joe ditemukan, ada kapal yang bernama Gulf Lion menemukan seorang lelaki dan seorang perempuan di dalam sebuah kapal. Bukan kapal lah, maksud aku sampan kecil. Tapi hanya seorang saja yang hidup di dalam sampan kecil tersebut. Yang hidupnya ialah seorang lelaki, manakala yang perempuan tu pula mati. Lelaki berkenaan dibawa ke penjaga pantai untuk disoal siasatlah, kenapa dalam kapal kau ni ada mayat. Lelaki tu pun cerita dekat pengawal pantai dan dia memberitahu bahawa dia sedang berlayar dengan sebuah keluarga dan dia bersama isteri dia. Ada angin yang kuat tiba-tiba datang dan robohkan tiang kapal diorang. Tiang kapal tu pula jatuh and terkena tangki tu, menyebabkan tangki tu pecah dan kapal diorang ni terbakar. Lepas tu semua orang panik. Bila dah jadi macam tu, dia cuba mencari jalan dan dia menjumpa sampan yang kecil. Dia mencari isterinya lah. Di mana isteri dia kan? Bila dia dah terjumpa isteri dia dalam keadaan yang terterak macam tu. Isteri dia dah dalam keadaan yang tak bernyawa. Dia cuba untuk selamatkan tapi gagal. Walaupun gagal, dia tetap ambil mayat isterinya untuk membawa keluar dan dia jauhkan diri dia daripada kapal tu. Pasangan ini yang bernama Julian Harvey dan isterinya Mary. Yes, isteri dia yang mati. Julian ni yang terselamat daripada kemalangan tersebut. Julian memberitahu pengawal pantai yang dia satu-satunya orang yang terselamat dari kemalangan tu. Dia sempat lari and dia sempatlah ambil mayat isteri dia dan terus lari jauh daripada kapal tu. Sebelum dia lari tu, dia ada juga jerit dekat dalam kapal tu sebelum dia lari ke dalam sampan kecil tu. Tapi tak ada siapa pun menjawab panggilan dia. Dia larilah dengan isteri dia sebab dia fikir yang keluarga Deperalt ni dah terbakar ataupun dah terjatuh dalam air ke apa kan. So dia lari cepat-cepat lah untuk selamatkan diri dia dengan wife dia. Dia memberitahu pengawal pantai yang Terry Joe sudah meninggal dunia. Dia kata mungkin sebab dia dah tak jumpa siapa-siapa. So dia mungkin syak yang Terry Joe, yang lain Brian, Rin dah meninggal dunia. So dia bagi tahulah kat pengawal pantai tu yang Terry Joe dah meninggal. Selang beberapa hari, kapal kargo yang jumpa Julian tadi ni, dia ada hubung balik lah dengan Julian ni yang dia cakap Terry Joe ni masih hidup. Diorang bagi tahu dekat Julian ni sebab diorang selidik yang Terry Joe ni satu kapal dengan Julian. Julian punya reaksi, dia rasa oh ya ke apa semua kan, okey lah tu apa semua. And after dia dapat tahu je Terry Joe tu hidup. Dan keesokan harinya, salah satu staff dekat sebuah hotel ni yang bernama Sandman Hotel mencium bau yang sangat busuk di dalam sebuah bilik hotel ni. Yes, staff hotel ni masa nak tengah buat housekeeping. So staff dia ni ada tercium satu bau benda yang busuk dekat dalam sebuah bilik ni. Diorang pun rasa macam tak sedap hati and diorang pun tengok ada apa dekat dalam bilik ni. Rupa-rupanya ada mayat dekat dalam bilik yang bau busuk tu. Patutlah bau busuk gila sebab ada mayat yang mati. Bangkai mayat yang berada di dalam bilik tersebut. Mereka tak dapat pastilah mayat siapa sebab mayat tersebut daftar check-in dekat hotel tu dengan nama samaran. So diorang tak dapat pastikanlah betul-betul mayat ni siapa. Setelah diorang pun kaji, akhirnya diorang dapat tahu sebenarnya mayat ini yang bernama Julian Harvey. Julian Harvey dah mati selepas 4 hari dia selamat dalam kejadian kemalangan kapal tersebut. Kenapa Julian ni bunuh diri? Adakah dia rasa macam aku terselamat tapi keluarga Deperalt hanya seorang je terselamat? Adakah dia rasa macam serba salah dengan keluarga Deperalt ni? Tapi kru-kru kapal, masa dia jumpa dengan Julian, waktu kru-kru kapal yang baru diorang jumpa tu, Julian ni muka dia nampak tenang sedangkan dia baru kehilangan isteri. Pemilik kapal yang bernama Bluebell ni pun pernah cakap yang sebenarnya kejadian-kejadian yang berlaku di mana angin tiba-tiba datang dan kapal diorang tiba-tiba meletup, pecah apa semua kan, benda tu sebenarnya tak pernah terjadi lagi di dalam keadaan yang macam ni. Sebab kiranya keluarga Deperalt ni lah orang pertama yang terjadi macam tu. Diorang pun macam pelik kan, macam mana boleh terjadi angin kuat tolak kapal tu, lepas tu tiang pun
terjatuh and diorang punya kapal tu pecah kan. Macam mana? Sedangkan syarikat Bluebell ni sebelum diorang bagi sewa dekat semua customer-customer dia, diorang akan pastikan kapal tu betul-betul selamat dan elok untuk digunakan kepada next customer dia. Hanya Terry Joe ni je yang boleh menceritakan keadaan yang sebenar, apa yang terjadi dekat family dia, apa yang terjadi dekat Julian dengan wife dia, apa yang terjadi dekat mereka semua. Hanya Terry saja yang tahu waktu kejadian tersebut. Tapi waktu Terry dengan keadaannya macam tu, seorang diri di dalam pelampung yang kecil, lagipun pelampung tu rosak. So dia kena macam balancekan diri dia. Kalau dia salah, dia akan terjatuh dalam air tu. So Terry ni dia rasa macam trauma lagi lah. Dia tak nak bercerita, dia tak nak bercakap. Seminggu kemudian, Terry tinggal bersama pakcik dia dan sepupunya di Wisconsin. Diorang lah yang merawat Terry ni bagi okey, bagi pulih, bagi dia stabil balik keadaan dia, kenapa, apa semua. Pakcik dia dan sepupu si Terry ni yang menjaga dia. Selepas 20 tahun berlalu, akhirnya Terry ada semangat lah balik untuk menceritakan apa yang terjadi masa dia berumur 11 tahun. Yes, dia cerita baliklah dekat kawan-kawan dia, dekat saudara mara dia. Dan pada waktu itu dia pun dah berkahwin, dia pun dah bekerja. Dia bekerja sebagai spesialis pengelolaan air. Sebab apa dia pilih kerja tu? Sebab dia rasa bila dia kerja tu dia akan dekat dengan family dia. Ada berkaitan dengan air. So dia rasa macam dia akan berjumpa dengan bapak dia. Dia rasa macam bila dia bekerja dekat air ni, bila dia tengok air je, dia dapat rasakan yang bapak dia ni masih hidup. Pada waktu yang sama dia bekerja tu, dia ada jugalah pergi 2-3 pantai yang dia rasa macam ada bapak dia dekat sana. Sebab air, dia dapat rasa yang bapak dia akan muncul. Tapi setelah 50 tahun berlalu, dia sedar yang sebenarnya bapak dia tu pun dah tak ada. Dia yelah sebab dah bertahun-tahun dia tengok je air tu. Dah sampai ke 50 tahun, dia masih tak jumpa mana family dia, mana bapak dia kan. So dia rasa macam tak apalah, mungkin diorang dah tak ada. Sebab yelah, dia pun dah usaha cari apa semua kan, masih tak jumpa lagi. Setelah 50 tahun masa berlalu, akhirnya dia menceritakan di seluruh dunia apa yang terjadi, kisah dia. Yes, masa dia selepas 20 tahun tu dia cerita dekat kawan-kawan dia apa semua kan. So setelah 50 tahun, dia menceritakan dekat satu dunia apa yang terjadi dekat dalam hidup dia. Dia mengeluarkan buku yang bertajuk Alone dan dipublishkan pada tahun 2010. Masa tu aku 10 tahun. Terry menceritakan kejadian tersebut pada 12 November 1961. Setelah 5 hari mereka berada di laut, Terry ni nak tidur di bilik bahagian bawah. Biasanya dia akan tidur bersama adiknya bernama Rin di tingkat bawah. Tapi hari ni Rin ni ada dekat atas pula dengan yang lain, dengan semua orang. Terry ni rasa macam dah mengantuk, dah penat kan. Tak apalah, dia tidur dulu dekat bawah. So dia pun pergi ke bawah untuk tidur seorang diri. Pada waktu 11 malam, Terry mendengar jeritan seorang abangnya yang bernama Brian. Brian tu cakap, "Daddy, help me! Daddy, help!" Dan Terry merasakan Brian ni dalam keadaan yang bahaya. So Terry ni rasa macam takut lah. Dia rasa macam, kalau aku keluar, aku tak selamat. Tapi kalau aku duduk dalam bilik ni, aku rasa abang aku dalam keadaan yang bahaya. Disebabkan Terry ni masih budak, so dia buat keputusan untuk stay lah dalam bilik tu seorang diri. Dia tak bergerak ke mana-mana. Dia dengar lah bunyi tapak kaki daripada atas. Jalan kan. Setelah beberapa jam, Terry memberanikan diri untuk pergi ke tingkat atas dan tengok apa yang terjadi. So bila dia buka je pintu bilik atas, dia ternampak Brian dengan mak dia terbaring dan berlumuran darah dekat mayat diorang. Apa yang jadi ni? Apa yang jadi dengan diorang ni? Lalu Julian datang mendekati Terry dan terus tarik Terry ke tingkat bawah. Bila Terry tanya Julian, apa yang jadi semua ni? Julian tak mampu berkata apa-apa, terus dia tarik Terry ke tingkat bawah dan duduk dalam bilik. Selang je dalam beberapa minit,
Julian datang balik dekat Terry sambil memegang pistol. Tapi dia tengok je si Terry ni. Lepas tu dia belah. Si Julian ni keluar dan terus mengambil sampan kecil tu. Dan Terry ni pergilah dekat Julian ni. Dia cakap, kapal ni akan meletup ke? Julian pun berkata, ya. Julian menyuruh Terry memegang tali untuk tarik sampan tersebut. Tapi secara tidak sengaja Terry terlepas tali tu. So Julian ni cepat-cepatlah dia terjun dalam air tu untuk ambil tali tu. Dan dia sempat tolak dulu wife dia dekat dalam sampan kecil tu, baru dia terjun dan ambil terus tali tu. Lepas tu bila dia dah dapat tali tu, dia dah naik dalam sampan kecil tu, dia terus tinggal Terry sorang-sorang. Selepas kejadian tersebut, Terry ni rasa macam kalau aku tak buat something, aku akan mati. Terry ni pun nasib baiklah, bijak. Dia cuba cari jalan untuk menyelesaikan keadaan tu. Dia tahu setiap kapal ni ada pelampung kecil yang tersedia. Bila dia cari-cari, ada, kiranya macam pelampung keselamatan lah kan, yang macam ada jenis yang prepare siap-siap punya kan, pelampung yang tu untuk keselamatan punya lah. So Terry ni pun ambil pelampung tu, tapi pelampung tu dah koyak dekat bahagian bawah dia. Tak stabil lah pelampung tu. So Terry ni tak nak dia usaha juga. Dia kata kalau aku tak buat ni aku akan mati. Tapi kalau aku buat ni aku mati, just go. Dia okey je kan. So dia kata dia cuba dulu untuk selamatkan diri dia. Terry duduk di lautan selama 3,5 hari dan dia terfikir ada ke orang nak tolong dia. So kalau korang nak tahu, sebelum kapal Yunani tu terjumpa dengan Terry ni, sebelum Terry diselamatkan, ada ikan cuba mengelilingi Terry. Dan diorang terpaksa tunggu ikan tu pergi daripada Terry. Barulah diorang selamatkan Terry. Tapi sebelum diorang sampai tu, kaki Terry ni digigit ikan. Aku tak tahu ikan jenis apa. Dia macam ikan lumba-lumba macam tu lah. Tapi kaki Terry ni digigit. Maybe tak teruk lah. Sebab tu masa kapal Yunani tu jumpa dia, dia dalam keadaan yang lemah. Masa Terry dekat laut tu, ada jugalah helikopter yang atas kepala dia berpusing-pusing tengok kan. Tapi sebenarnya helikopter tu tak perasan dia. Dia cuba melambai-lambaikan, tapi helikopter tu tak perasan dia dan helikopter tu terus pergi. Setelah Terry ni berjumpa dengan terapis dan dia menceritakan segalanya. Ada je kejadian yang kita ni akan lupa. Kenapa? Bila di saat kita trauma ni, kita akan jadi macam lupa tau sesetengah bahagian yang penting. So terapis ni tolong dia, bagi dia minum macam sodium untuk mengingatkan kembali ingatan yang dilupa. So bahan kimia ni mampu membuatkan seseorang mengingati benda yang dah lepas dan benda yang kita lupa. Dan secara spontannya kita akan cakap benda tu dalam keadaan yang benar. Setelah dia minum sodium tu, Terry baru ingat yang sebenarnya ada pisau dekat lantai kapal tersebut. Sedangkan dia nampak yang si Julian tu hanya pegang pistol. So selepas je dia minum sodium ni, dia baru teringat yang sebenarnya terperasan pisau yang ada dekat lantai. Kalau korang nak tahu, Julian ni pernah berkahwin dengan isteri-isteri dia yang lain sebelum Mary Dane. Yes, Mary Dane ni isteri yang ke-6 dan isteri-isteri dia yang lain dia menceraikan tanpa sebab. Dia menceraikan sebab dia rasa macam dia dah tak cintakan isteri-isteri dia. Tapi ada seorang wife dia ni sebelum dia kahwin dengan Mary mengalami kemalangan dengan Julian. Masa tu Julian pergi keluar dengan isteri dia lah. Sebelum Mary ni lah kan, isteri dia yang lama. Masa tu Julian keluar dengan isteri dia, dengan mak mertua dia dalam satu kereta. Dan pada waktu itu mereka mengalami kemalangan yang teruk. Kereta diorang terbabas dalam air dan menyebabkan mak mertua dan wife Julian mati di tempat kejadian. Para penyelamat pun berkata mustahil lah kan kalau kemalangan macam tu Julian ni masih hidup. Mustahil lah kita boleh hidup kan. Sebab kalau diikutkan, benda seseorang ni akan hidup hanya bila kita dirancang. Bila kita rancang plan ni, kita boleh je masih hidup. Sedangkan wife dia dengan mak mertua dia dah meninggal. Yang Julian ni masih hidup
tanpa sebarang luka. Saat Julian ditemukan oleh orang lain, Julian ni dia tak rasa sedih, dia tak rasa apa, tapi dia rasa bangga sebab hanya dia yang terselamat daripada kemalangan yang agak teruk tu. So bila orang lain macam tengok semua kan, dia rasa macam diri dia bangga sebab dia je orang yang terselamat. Selepas kemalangan dia dengan isteri dia tu, Julian mendapat pampasan sebanyak $22,000 USD. Yes, banyak kan insurans wife dia kan. Sebab itulah dia ni bunuh wife dia yang lama tu disebabkan duit. Jadi tak heranlah kenapa dia nak bunuh wife dia yang Mary Day ni kan. So sebab sebab lepas je dia wife dia mati, dia akan dapat insurans. Tapi wife dia yang sebelum ni, aku tak tahu lah dia bunuh ke dia apa, tapi salah satu wife dia bunuh. So Mary ni, wife yang ke-6 dia bunuh juga. Sebab itulah dia ajak wife dia ni sekali join dengan keluarga Deperalt ni bercuti. So aku rasa sampai sini saja aku cerita. Aku dah banyak membebel. Kali ni video ni panjang kan. Ada orang request kat aku, masa dia tengok cerita Doraemon tu dia tak puas. Termasuklah kakak aku, dia pun cakap masa cerita Doraemon tu agak singkat dan tak puas untuk orang feel cerita tu. So kali ni aku buat lebih panjang. Aku harap korang semua enjoy. By the way, jangan lupa like, comment, share and subscribe. Kita jumpa di next video. Bye-bye.